Salam Malaysia Madani，大家好，欢迎收看那巴鲁尼新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。APCO akan mengemukakan cadangan mekanisme pembayaran semula 40% hasil persekutuan kepada Sabah. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO akan mengemukakan cadangan mekanisme pembayaran semula 40% hasil persekutuan kepada Sabah. Presiden APCO Datuk Iwan Benedict yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata dalam hal ini APCO akan mengadakan satu perbincangan meja bulat melibatkan pakar-pakar berkaitan pada 19 Disember ini. Di peringkat APCO kita akan mengadakan satu roundtable discussion dengan beberapa pakar perakaunan, pakar percukaian, pakar pengauditan, bekas magistrat, pengamal undang-undang dan seterusnya. Kita akan kemukakan shore mechanism ini kepada kerajaan negeri dan juga kepada kerajaan persekutuan, dan input ini juga saya akan register apabila saya menghadiri mesyuarat jawatan kuasa teknikal MA 63 nanti yang akan bersidang pada awal tahun depan. Pemilanya sudah ada, tinggal mekanisme saja lagi. Ini yang saya pikir perkara yang mesti diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin Sabah. Mesti ada permulaannya. Kalau kita mahu berbincang cukai langsung yang dipungut di Sabah dengan cukai yang tidak secara langsung dipungut daripada Sabah, maka sudah tentu yang melibatkan satu proses yang lama, melibatkan interpretasi perundangan yang banyak, dan ia akan melanjutkan lagi timeline yang telah diputuskan oleh kerajaan, iaitu 1 tahun daripada Julai tahun ini ke Julai next year untuk kita memuktamadkan mekanisme dia. Jadi ini yang pada saya kita kena mengisi timeline itu dengan cadangan-cadangan mekanisme pembayaran semula 40% itu kepada Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melancarkan Kopi Cactus, produk Koperasi Peniaga Usahawan Inanam Berhad, KOPIO, sempena program pempromosian dan penggalakan koperasi peringkat Parlimen Sepanggar tahun 2023 Anjuran Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM pada 8 Disember. Iwan berkata para pemimpin Sabah perlu mengurangkan polemik politik, sebaliknya bersama-sama mengemukakan cadangan bagaimana melaksanakan 40%. Karena kita kurangkan polemik politik, apa cadangan kita? Kalau kita mau bercakap tentang 40%, apa cadangan kita? Bagaimana ianya boleh dilaksanakan? Tinggal mekanisme lagi. Ini yang saya pikir kelumpungan sepanjang kita berbicara tentang perkara ini. Kadang-kadang kerajaan persekutuan, contohnya Kementerian Kewangan, mengemukakan cadangan. Kita tidak setuju, tetapi dalam masa yang sama barangkali kita tidak menyatakan counter proposal kita, counter suggestion kita, bagaimana peti-peti itu dapat. Iwan berkata kerajaan persekutuan sekarang telah memutuskan tempoh masa 1 tahun untuk memuktamadkan mekanisme pembayaran semula hasil persekutuan kepada Sabah, dan Parti APCO ingin memberi sumbangan positif kepada proses tersebut. Saya ingin lontarkan cadangan ini kepada rakan-rakan pimpinan Sabah, kepada rakyat Sabah. Sebab banyak yang berbicara tentang perkara ini tidak tampil dengan cadangan mekanisme dia. Dan sebagai anggota di MA 63, Majlis Asas 63 dan Jawatan Kuasa Teknikal 63, dan sebagai anggota di Kabinet Kerajaan Persekutuan, saya ternanti-nanti dan mengalulukan sebarang mekanisme, cadangan mekanisme daripada pemimpin dan rakyat Sabah supaya saya ada input untuk bawa ke mesyuarat kabinet. Saya ingin juga menyatakan bahawa saya dan saudara Datuk Ramizan sudah melakukan yang terbaik untuk bawa perkara ini ke kabinet, sehingga kan kita telah meletakkan timeline 1 tahun. Ini tidak pernah dibuat oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini, tapi kita berani untuk menetapkan timeline. Maka pemimpin dan rakyat Sabah harus sambut keberanian ini dengan mengisi, tampil dengan cadangan mekanisme dia. Alumni APCO menghimpunkan pemimpin pengasas parti dan membantu memperkukuhkan APCO.
Pendekatan Kepimpinan Presiden Pertubuhan Progresif Kinabalu Bersatu APKO, Dr. Iwan Benedik mendapat suntikan baru melalui kehadiran pemimpin-pemimpin pengasas parti itu dalam sambutan pra-Christmas Alumni APKO yang diadakan julung kali di Penampang pada 6 Disember. Menurut Iwan, sebaik sahaja beliau mengambil alih teraju sebagai Presiden APKO, beliau telah membuka pintu kepada bekas pemimpin dan ahli parti itu untuk kembali menyertai APKO atau membantunya dalam agenda pembangunan negara. Iwan mengalu-alukan sebarang teguran, kritikan dan cadangan daripada ahli-ahli parti dan bekas ahli-ahli parti yang boleh beliau gunakan sebagai input untuk dibawa ke pemesyuaratan pimpinan kerajaan. Katanya siapa lagi yang memahami APKO dan berhak untuk memperkasakan parti itu melainkan daripada ahli-ahlinya atau mereka yang mendukung parti. Menurut beliau, kehadiran timbalan Presiden Pengasas APKO, Datuk Wilfred Bomboring dan pemimpin-pemimpin terdahulu menunjukkan kita sudah kembali bersama-sama dalam keluarga besar Parti APKO. Iwan berkata beliau akan terus dipandu oleh pemimpin-pemimpin terdahulu APKO untuk memperkukuh dan memperkasakan lagi parti itu. Iwan berkata demikian semasa berucap di sambutan pra-Christmas Alumni APKO di Amor Puru Putatan, Penampang yang dihoskan oleh Presiden Pengasas parti itu, Tan Sri Bernard Dompok. Antara yang hadir ialah bekas timbalan Presiden APKO, Datuk Seri Wilfred Bomboring, mantan ahli Parlimen Putatan, Datuk Markus Mojigo, bekas ahli Dewan Negara, Datuk Christine Van Houten, bekas adun Labuk, Datuk Tan Yong Chi, mantan adun Petagas, Datuk James Lee Gunjang, dan bekas Pesuruhjaya Kehakiman, Datuk Douglas Primus, serta bekas ahli-ahli Majlis Tertinggi APKO. Jualan Mega Madani selama 3 hari di Bukit Jalil mencapai sasaran dengan mencatat 5.7 juta ringgit nilai jualan dan padanan perniagaan. Jualan Mega Madani sempena program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani selama 3 hari di Bukit Jalil berjaya mencapai sasaran melebihi 5.7 juta ringgit keseluruhan jualan dan padanan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedik berkata, daripada jumlah itu, jumlah keseluruhan jualan selama 3 hari adalah sebanyak RM1,589,513 dan 28 sen dan potensi padanan perniagaan pada niaga sebanyak RM4,150,000. Dalam satu kenyataan, Iwan berkata beliau gembira dan berpuas hati kerana berdasarkan catatan jualan dan padanan perniagaan selama 3 hari, ia berjaya mencapai sasaran awal sebanyak RM100,000 untuk 7 kluster jualan dan RM3 juta untuk padan niaga. Iwan berkata beberapa segmen jualan mega dilaksanakan. Antaranya jualan rahmah, jualan madani koperasi, jualan agro madani, jualan my grocer at wilayah, jualan usahawan, jualan aneka rasa madani, jualan food trucks dan padanan perniagaan. Katanya, program setahun bersama Kerajaan Madani itu juga turut menawarkan pelbagai barangan keperluan harian dengan diskaun sehingga 30% daripada harga pasaran. Katanya lagi, seramai 183 usahawan menyertai jualan usahawan madani yang menjual pelbagai jenis barangan termasuk pertanian dan makanan, jahitan dan kerap tangan, herba dan kesihatan, pelancongan dan hospitality dan banyak lagi. Bagi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, selain penyertaan para usahawan, kaunter-kaunter informasi juga disediakan untuk memudahkan para pengunjung berurusan mengenai perniagaan mereka. Antaranya, pendaftaran status PMKS, konsultasi keusahawanan, trivia usahawan, kaunter semakan permohonan tekun nasional, pameran produk satu daerah satu industri SDSI, pendaftaran usahawan My Mall dan cabutan bertua. Bagi kaunter protege pula, sesi temuduga terbuka dengan syarikat terpilih telah diadakan dengan lebih 700 orang menghadiri sesi temuduga selama 3 hari. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, konsep madani yang diperkenal oleh Kerajaan Perpaduan adalah inklusif serta meliputi kepentingan pelbagai kaum, agama dan wilayah di negara ini.
Menerusi sesi dialog Madani, sempena Majlis Perasmian Penutupan Program Setahun Bersama Kerajaan Madani di Perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil pada 10 Disember, beliau berkata konsep itu tidak bercanggah dengan fahaman mana-mana kaum walaupun ia menekankan kepentingan ajaran Islam. Ini tak ada percanggahan dengan orang Cina atau India atau Dayak atau Kadazan. Kemudian dalam beberapa kupasan lain, kalau sudah baca buku itu, kita guna juga Confucius. Kalau orang Barat dia sebut Golden Mean. Kalau kita Wasatiyah, Awsatuha. Kalau Confucius Chong Yung. Jadi itu tiga-tiga. Jadi jangan terlalu terkait dengan sentimen pro atau anti. Kita harus ambil sikap terbuka untuk belajar dari semua pengalaman. Sebab itu dalam pandangan kita kupas Madani tentunya kerana majoriti orang Islam agama persekutuan, kita perkuatkan, tetapi hujah itu universal. Ya, yang kita bawa mesej itu bagi orang Islam, akidah dia, akhlak dia, ibadah dia tentu, tetapi mesej kemanusiaan, negara, keadilan, itu rahmatan lil alamin. Itu untuk rahmat, kebaikan, keselamatan bagi semua, seluruh alam. Jadi rakan-rakan kita dari kalangan bukan Melayu harus terima kenyataan begini. Yang penting itu mesej, jangan kita prasangka. Anwar berkata demikian ketika menjawab soalan seorang pengunjung yang ingin memahami konsep Madani yang dibawa oleh Kerajaan Perpaduan. Perdana Menteri juga meminta supaya tiada rakyat daripada pelbagai kaum mempunyai sebarang prasangka terhadap konsep Madani kerana ia dirangka demi kebaikan semua dan kemajuan negara. Usahawan PMKS yang terjejas akibat banjir boleh memohon penangguhan bayaran pinjaman. Usahawan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS yang terjejas akibat banjir boleh memohon penangguhan pembayaran balik pinjaman sekurang-kurangnya 3 bulan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata penangguhan sementara itu bertujuan membantu usahawan PMKS berkenaan untuk memulihkan kembali perniagaan mereka yang terjejas akibat bencana alam itu. Menurutnya, peminjam di bawah agensi kementerian seperti Tekun Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia boleh memohon menangguhkan sementara pembiayaan balik pinjaman sehingga 3 bulan sekiranya premis perniagaan mereka atau tempat operasi mereka berniaga terjejas banjir. Sehubungan itu, Iwan meminta agensi-agensi di bawah kementerian yang menerima permohonan penangguhan pembayaran balik pinjaman daripada usahawan PMKS yang terjejas supaya mempertimbangkan permohonan mereka. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa lawatan kerja ke Menara Bank Rakyat di Coronation Square di Johor Bahru pada Selasa sempena lawatan kerja sehari beliau ke Johor. Iwan diberi taklimat mengenai pembinaan Menara Bank Rakyat setinggi 35 tingkat yang hampir siap sepenuhnya tahun ini. Coronation Square seluas 2.3 hektar adalah antara zon pembangunan projek Ibrahim International Business District IIBD. Beliau juga diberi taklimat mengenai projek Sistem Transit Rapid RTS Link Johor Bahru, Singapura. RTS Link adalah perkhidmatan ulang-alik sepanjang 4 km antara Singapura di stesen Woodlands North dan Malaysia di stesen Bukit Cagar. Sempena lawatan ke Johor, Iwan bersama pihak pengurusan tertinggi Bank Rakyat menghadap Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar di Istana Pasir Pelangi. Turut hadir pemangku pengerusi Bank Rakyat Dato' Muhammad Irwan Muhammad Mubarak, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat Dr. Muhammad Hanis Osman, Pengarah Urusan Coronet Properties Dato' Patrick Lim serta Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif UDA Dato' Muhammad Salim Kailani. Isu berkaitan kepentingan rakyat Sabah memerlukan solusi dan cadangan yang praktikal. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Iwan Benedict berkata, isu-isu besar berkaitan kepentingan rakyat Sabah memerlukan solusi dan cadangan yang praktikal, bukan setakat kritikan.
Sambungan itu, beliau memuji usaha pergerakan pemuda parti itu yang berjaya mengadakan sesi pemukiman atau retreat pemuda bertema Pemuda, Pemangkin Aspirasi Rakyat untuk membincangkan isu-isu rakyat. Katanya, sesi pemukiman ini penting bagi menjiwai isu-isu besar. Menurutnya, selain dikenali sebagai parti yang tegas, APCO juga mesti dilihat berupaya menawarkan solusi kepada banyak perkara dan perlu ada hasil dan kesannya. Iwan berharap semangat ini akan terus kekal, bukan hanya sehingga pilihan raya negeri ke-17 PRN17, tetapi perlu dipelihara dan diwariskan kepada pemuda-pemuda lain. Katanya, selagi parti APCO wujud, semangat itu perlu ditanam. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sesi pemukiman pemuda APCO 2023 yang dihadiri perwakilan pemuda dari kesemua bahagian APCO seluruh Sabah di Hotel Tang Dynasty di Kota Kinabalu pada Sabtu. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, antara pengisian sesi pemukiman 2 hari itu ialah membincangkan isu-isu termasuk memperkasa hala tuju parti, strategi dan pelan tindakan menghadapi PRN17, isu kos sara hidup dalam ekonomi alat baru dan tuntutan Perjanjian Malaysia MA63 persempadanan semula kawasan Parlimen. Katanya, sudah tentu isu-isu ini sangat besar dan memerlukan solusinya. Maka beliau yakin selepas 2 hari, pemuda berupaya menawarkan sesuatu kepada ahli majlis tertinggi dan presiden untuk dijadikan sebagai input dalam meja perundingan di peringkat kabinet melibatkan kerajaan atau rakan-rakan parti yang lain, katanya. Dari segi kos sara hidup yang semakin meningkat, Iwan berkata adalah lebih baik ahli-ahli parti itu membantu mencari solusi bagaimana mengatasi masalah itu daripada hanya meluahkan ketidakpuasan hati dan mempersalahkan kerajaan. Begitu juga soal kemiskinan. Katanya, APCO melalui pergerakan pemuda, wanita atau generasi muda mesti berupaya menawarkan solusinya, misalnya penubuhan koperasi. Iwan berkata, banyak pihak lebih cenderung memberikan kritikan terhadap sesuatu isu tetapi agak kurang yang menyatakan cadangan praktikal untuk mengatasi masalah itu. Beliau berkata, cadangan penyelesaian ini harus menjadi wajah baru APCO. Mengenai tuntutan 40%, Iwan berkata, pemuda APCO mesti menjadi sebahagian daripada penyelesaiannya. Yakinlah, sekiranya APCO dapat memberi solusi yang praktikal kepada isu-isu yang tertangguh hampir 60 tahun, rakyat Sabah akan menghargai dan mengingatinya selama-lamanya, katanya. 31 badan JKKK Kadamayan menerima geran pentadbiran. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan, Datuk Iwan Benedict menyampaikan sumbangan geran pentadbiran kepada 31 badan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK kawasan Kadamayan sempena sambutan pra-Christmas APCO di perkarangan Pejabat Khidmat Adun Kadamayan di Kota Belud pada 9 Disember. Pada majlis itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi itu turut menyampaikan sumbangan tanggungjawab sosial korporat CSR Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM kepada 7 badan bukan kerajaan NGO kawasan Kadamayan. 7 NGO itu ialah Kelab Progresif Kadamayan, Kelab Kebajikan Kadamayan, Kelab Belia Kampung Sayap, Persatuan Gompito, Badan JKKK Kampung Taginambur Jaya, Badan JKKK Kampung Lasau Podi dan Badan JKKK Kampung Lahanas. Badan bukan kerajaan itu masing-masing menerima sumbangan CSR sebanyak RM5,000. Manakala 31 badan JKKK masing-masing menerima RM2,000 daripada peruntukan khas Adun Kadamayan. Menurut Iwan, badan JKKK yang selebihnya akan menerima geran pentadbiran masing-masing selepas mereka menyelesaikan urusan penukaran nama atau pembukaan akaun bank JKKK masing-masing. Ketika berucap pada majlis itu, Iwan berkata, sambutan keagamaan seperti Christmas merupakan antara acara yang ditunggu-tunggu setiap tahun di Kadamayan sebagai wadah kesatuan kekeluargaan dan memupuk perpaduan dalam komuniti. Pada majlis itu, RTM turut membuat rakaman Christmas Kamih Bah ini untuk disiarkan pada 25 Disember ini. Sementara itu, Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang turut menyampaikan sumbangan sebanyak RM10,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan St. Joseph Penampang.
Menurut Iwan, sumbangan tersebut sebagai sokongan kepada penganjuran program PIBG dan aktiviti sekolah itu yang akan diadakan sepanjang tahun hadapan. Produk kopi Koperasi Usahawan Inanam Berhad dilancarkan. Kopi Cactus, satu produk Koperasi Peniaga Usahawan Inanam Berhad, KOPIO, dilancarkan di Kota Kinabalu pada 8 Disember. Majlis itu diadakan sempena program pempromosian dan penggalakan Koperasi Peringkat Parlimen Sepanggar tahun 2023 anjuran Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict yang melancarkan produk berkenaan berkata konsep membudayakan masyarakat berkoperasi bertepatan dengan program SKM untuk melahirkan masyarakat berilmu kesawanan melalui koperasi. Mudah-mudahan 40 koperasi di Inanam yang ada pada ketika ini dapat mengambil manfaat daripada apa yang tersedia, dan seterusnya berkempen untuk menjadikan koperasi ini sebahagian daripada budaya ekonomi, budaya kesawanan masyarakat di Inanam dalam Parlimen Sepanggar, supaya bukan hanya 40 koperasi tapi akan terus bertambah. Saya ucap tahniah kepada SKM. Tahun ini setakat November saja 723 koperasi berjaya ditubuhkan, didaftarkan pada tahun ini, dan saya dipahamkan ini adalah pencapaian yang tertinggi berbanding tahun-tahun sebelumnya. Dan itu belum masuk yang bulan Disember ini, kalau masuk koperasi Datuk Rolencia tambah lagi 724 sudah. Saya tahu ada beberapa koperasi lain yang menunggu sijil pendaftaran. Ini berarti koperasi ini semakin menjadi budaya dalam masyarakat, dalam komuniti kita. Bukan hanya berkaitan dengan perniagaan, perkhidmatan sosial, kebajikan, tetapi semangat. Kalau dalam bahasa Inanam itu minta tabang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis itu. Ketika ditemui pemberita selepas itu, Iwan berkata kopi Cactus adalah produk pertama yang dibangunkan Koperasi KOPIO. Dan saya dimaklumkan produk ini merupakan satu daripada beberapa produk yang dibangunkan dan dipasarkan oleh koperasi ini, selain daripada hasrat koperasi untuk memulahkan penanaman serai untuk dibekalkan menjadi bahan mentah untuk dijadikan menjadi essential oil dengan kolaborasi dengan Universiti Malaysia Sabah. Iwan bersetuju meluluskan peruntukan RM20,000 di bawah skim pembangunan produk oleh SKM untuk membangunkan produk koperasi termasuk pelabelan, pembukusan dan promosi produk kopi Cactus. Kementerian sangat mengeluhkan inisiatif koperasi itu, maka dengan demikian kita telah bersetuju untuk meluluskan peruntukan RM20,000 di bawah skim pembangunan produk oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk membangunkan termasuk pelabelan, packaging dan promosi produk kopi Cactus koperasi ini, dan juga tambahan RM20,000 daripada peruntukan khas saya sebagai menteri pada awal tahun depan untuk koperasi ini memulahkan penanaman serai di kalangan ahli-ahli dan juga penduduk-penduduk di sekitar Inanam. Saya amat yakin inisiatif-inisiatif seperti inilah yang boleh membawa masyarakat kita, rakyat kita, penduduk yang mempunyai aset seperti tanah dijadikan lebih produktif untuk membawa mereka ataupun mengelak mereka masuk dalam insiden kemiskinan. Turut hadir pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Merangkap Adun Inanam, Peto Galim, Ketua Pegawai Eksekutif SKM Rusli Jaafar dan Pengurusi Koperasi Usahawan Peniaga Inanam Berhad, Datin Esther Sikayun. Wan An